yang mana saya suka menukilkan tentang kemukjizatan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan rahmati Allah, bila sebut Al-Quran ini, ramai orang takut nak belajar. Kan? Takut nak belajar. Kata orang belajar lah, orang mau belajar, bukan belajar. Kenapa tuan-tuan? Takut dikata disalahkan. Takut orang kata salah. Hakikatnya tuan-tuan rahmati Allah, Al-Quran, Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Taha, Bismillahirrahmanirrahim, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sadaqallahul azim. Kami tak turunkan Al-Quran supaya kamu celaka. Kami tak turunkan Al-Quran supaya kamu binasa. Kami tak turunkan Al-Quran supaya kamu derita. Tetapi Al-Quran ialah rahmat. Ya, rahmat. Barang siapa, dalam mafhum itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, baginya 10 hasanah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tak sampai 4 saat. 19 huruf kali 10 dengan kebaikan, 190 hajat kita Allah kabulkan. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, 147 ayat huruf, Masya Allah, kali dengan 10, 1470. Masya Allah, hajat kita Allah perkenankan. Mana yang dikatakan nak takut belajar Quran takut berdosa? Yang dikatakan berdosa orang yang tak nak belajar Al-Quran. Ya? Sehingga tuan-tuan mulia, dalam antara mukjizat kalau dalam dunia ini, mukjizat yang paling agung ialah kerana Al-Quran itu sendiri. Hingga benchmark ataupun tanda kehebatan Al-Quran adalah bermulanya daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran itulah yang mana pada malam itu ada satu malam yang sangat agung. Di antara daripada 30 hari itu atau 29 hari itu, ada satu malam yang agung, iaitu Lailatul Qadr. Di mana malam itulah sejarah penurunan Al-Quran ke muka bumi, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu ittifaq ulama. Tidak ada ulama yang menyangkal turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadr, iaitu sekali seumur hidup. Satu. Namun yang turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Gua Hira, itulah turunnya 5 ayat yang pertama. Jadi tuan-tuan mati Allah, orang-orang Yahudi dan Nasara, dia sangat takut kalau kita belajar Al-Quran. Dia sangat benci kalau kita belajar Al-Quran. Dia sangat rasa iri dan dendam pada orang yang belajar Al-Quran. Sebab itu ketika sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Bani Israel ni berkumpul bekerja-kerja ke Yathrib. Dia tunggu kedatangan Nabi. Dia harap-harap malaikat ini berikan Al-Quran pada bangsa dia. Tapi Allah tak pilih dia. Allah pilih kepada Arab Quraisy. Betul, bahasa Al-Quran ni bahasa Arab Quraisy yang asal, Ajam. Bahasa Arab Ajam, bukan bahasa Arab Fasar, bukan bahasa Arab kitab yang kita belajar di sekolah, tapi bahasa Arab Ajam. Yang mana kita baca, wajib baca Al-Quran secara Arab Ajam juga. Ya. Jadi tuan-tuan mulia, kita hari ini kita nak berkongsi tuan-tuan, apakah pengertian Al-Quran itu sendiri. Yang mana kadang-kadang kita rasa takut, kita rasa macam malu nak belajar Al-Quran. Ya. Walhal tuan-tuan mulia, di antara orang mengajar dan belajar Al-Quran, Nabi SAW mendoakan lebih banyak orang belajar daripada orang yang mengajar Al-Quran. Dalam satu hadis Nabi SAW yang masyhur, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, muttafaqun alaih. Sebaik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nabi dulu kan orang yang belajar daripada orang yang mengajar. Orang yang belajar ni confirm tuan-tuan, Allah terima amalnya, Allah terima bacaannya, sebab dia niat belajar. Belajar kenapa tuan-tuan? Belajar kerana menyempurnakan keimanan dan ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Bukan belajar kerana sehelai kertas yang dipanggil sijil, tapi belajar yang nak bawa kepada dunia dan akhirat. Setiap huruf yang kita belajar tuan-tuan, pandai itu belum tahu. Nabi SAW sendiri diajar oleh malaikat Jibril AS, bukan sekali. Perlu Nabi disuruh baca sekali, Iqra. Jawab Nabi, wa ma ana biqari, aku tak pandai baca.
Dipeluknya Nabi sampai Nabi rasa sesak nafas. Disuruh baca kali kedua, Nabi kata lagi, wa ma'ana biqari, aku tak pandai baca. Dipeluk lagi kuat. Lepas tu kali ketiga dibecuk lagi sekali, lalu dipeluk kali ketiga, lalu malaikat Jibril AS pun mengajar bagaimana Nabi sallallahu untuk membaca kalam Allah. Ya, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hinggalah ayat yang kelima dalam surah Al-Alaq. Tuan-tuan dan hormati Allah, apa yang kita nak bicarakan hari ini, tuan-tuan, kenapa kita umat Islam takut nak belajar Al-Quran? Hakikatnya Allah SWT sentiasa nak mendampingi kita. Allah sentiasa memuliakan kita. Allah sentiasa nak bawa supaya kita sekeluarga ke syurga. Nak bawa kita satu masyarakat ke syurga. Nak bawa kita satu daerah, satu dun ke syurga, ke atau negara ke syurga, dan semua umat ke syurga. Sebab itu saya baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala likulli ummatin baha, ketahuilah wahai umat-umatku, setiap umat itu ada satu kebanggaan. Umat Nabi Ibrahim ada kebanggaan, umat Nabi Musa ada kebanggaan, umat Nabi Isa ada kebanggaan, dan kebanggaan umatku, kata Rasulullah, wa ba'u ummati al-Quran, dan kebanggaan umatku ialah Al-Quran. Ini yang kita kena rasa syukur. Ini yang patut kita dambakan. Ini yang patut kita dampingi dan terus belajar sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan kita belajar yang Tuhan mulia bukan apa, untuk kita menyempurnakan ibadah, iman dan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah rakam dalam surah Al-Baqarah ayat yang 121 dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Orang-orang kami berikan kitab. Yang kitab pada kita ialah Al-Quran, bukan Injil, bukan Taurat, bukan Zabur, bukan kitab-kitab yang lain. Ya, kita Al-Quran. Orang yang diberikan kitab, alladzina yatluna haqqa tilawati, orang yang baca kitab itu dengan sebenar-benar bacaan. Kita berusaha untuk baiki bacaan. Ya, kadang-kadang diri kita hari ini sihat, besok tak sihat, hari ini boleh sebut, besok tak boleh sebut. Ya, namun Allah SWT nak pandang kita dalam berusaha. Allah kata, yaitu haqqa tilawati, belajar untuk menyempurnakan hak kalamullah, ulaika yu'minuna bi. Allah jamin. Apa jaminan Allah? Orang-orang itulah mereka beriman dengannya, beriman dengan Al-Quran. Ya, jadi kita nak masuk golongan ini. Ya. Kemudian Allah kata, alladzina atainahum haqqa tilawati, Allah jamin ulaika yu'minuna bi, orang-orang itu mereka beriman dengannya. Sebab itu tuan-tuan, orang yang belajar Al-Quran ni orang takut. Sebab apa? Orang takut dikatakan salah. Hakikatnya tuan-tuan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mafhumnya, barang siapa membaca Al-Quran dia tak merangkak-rangkak, takut berdatukan satu kan, ulang balik kan, falahu ajran, baginya dua ganjaran. Ganjaran pertama kerana belajar, dan ganjaran kedua kerana berusaha membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan mulia, betul kita penting sangat. Bila kita tuan-tuan, bila terus membaca dan belajar Al-Quran, ya, maka kita akan termasuk golongan yang mana Allah jamin ulaika yu'minuna. Tapi tuan-tuan, apa itu Al-Quran? Adakah dia sekadar bacaan? Adakah sekadar untuk kita tahu? Adakah untuk kita tahu kita letak aja dekat almari dekat rumah kita, tunggu bulan Ramadan kita buka, tunggu bila ada orang mati baru nak baca Yasin? Tak. Sebab itu kita kena tahu apa itu Al-Quran. Pertama sekali tuan-tuan, Al-Quran itu kalam Allah. Kalamullah tuan-tuan bersama perkataan. Bila kita membaca Al-Quran, Allah SWT sedang berbicara dengan kita. Tuan-tuan mati Allah, kalau kita nak dijemput oleh MB, Menteri Besar, dijemput oleh Agong, kan? Kita rasa minggu depan nak begini, nak pakai baju apa ni, nak gosok macam mana, nak jalan macam mana, nak cakap macam mana, nak pusing macam mana. Kita dah berlatih sebulan tak tidur. Tuan-tuan, betul tak? Itu nikmat sekejap, lepas jumpa hilang. Tak
Allah SWT jumpa kita 24 jam dunia dan akhirat. Allah pandang kita 24 jam. Kita tidur, kita dekat mana, sentiasa dipandang, diawasi oleh Allah SWT. Inna rabbaka labil mirsad. Allah SWT sentiasa mengawasi kita. Jadi merupakan kalam Allah. Jadi kita untung bila kita baca Al-Quran, Allah sedang berbicara dengan kita. Sebab itulah kenapa kita mengambil Al-Quran secara dua. Pertama riwayah, yang kedua dirayah. Bukan belajar Al-Quran daripada YouTube, daripada pen, daripada apa. Wajib berguru yang mempunyai mutqin, yang ahli dalam bidangnya, yang penyebutannya, yang ikhlas dengan ilmunya, yang kekal dengan takwanya, yang terhindar daripada akhlak-akhlak yang tercela. Yang kedua tuan-tuan mulia, setelah kalau mau yang kedua mukjizat. Apa dia mukjizat tuan-tuan? Mukjizat kalau diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pertolongan yang Allah berikan untuk meringankan ujian kepada Nabi. Untuk Nabi menjalani kaumnya yang derhaka, yang menghina Nabi, yang memperendahkan Nabi, yang perlekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat. Mukjizat Nabi-Nabi terdahulu hanya khas untuk Nabi, umatnya tak dapat. Ya, tapi kita untung mukjizat Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam wariskan kepada kita dan wariskan pada anak cucu kita dunia dan akhirat. Untuk jaga kita. Sebab itu jangan lekang daripada belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran ni tak ada full stop. Tuan-tuan, tak ada full stop. Sampai kita meninggal dunia wajib kita belajar Al-Quran. Sebab dia mukjizat nak tolong kita. Ustaz, kenapa kita bukan Nabi, bukan kita perlukan mukjizat? Tuan-tuan, kita nak makan, nak tidur, nak masuk bilik, nak masuk rumah, nak melangkah masuk masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, amalnya terputus, amalnya tergantung, amalnya boleh binasa. Sebab apa tuan-tuan? Iblis 24 jam sentiasa mengintai nak merosakkan iman dan amal kita. Sebab itu kita kenapa? Disitulah peranan mukjizat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, Allah berikan kita surah Mau'izatain, 2 kul hingga 4 kul. Apa tujuannya? Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan untuk kita. Barang siapa dibacakan 4 kul kita masuk rumah, insya-Allah pertama sekali Allah patahkan semua fitnah syaitan yang masuk ke rumah kita. Berapa ramai kita ingat dan berapa ramai yang kita beramal dengannya. Termasuk kita masuk pejabat apa urusan. Kan kita masuk apa? Kita baca lah 4 kul. Tuan-tuan, hari ini kita tengok banyak ujian-ujian Allah kepada anak-anak yang muda, berkeluarga dan sebagainya. Ya, berpasangan yang membawa kepada penceraian, pergaduhan dan sebagainya. Cuba mereka amalkan. Baca 3 kul setiap kali masuk rumah. InsyaAllah tuan-tuan, saya jamin mukjizat Al-Quran selesai masalah. Ringan pejabat kadi punya kerja. Kan? Aman masyarakat. Nak pergi mesyuarat, dah masuk mesyuarat, baca 4 kul dulu. InsyaAllah Allah leraikan segala masalah, Allah tutup jalan fitnah syaitan. Itulah mukjizat dekat dunia sebelum dapat syafaat dekat akhirat. Jadi tuan-tuan mulia, yang ketiganya kita kena tahu mukjizat ni hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini tidak ada pada nabi lain. Ya. Kepada Nabi Musa dibagi Taurat, pada Nabi Isa dibagi Injil, nabi lain dibagi Suhuf, ya. Nabi Daud, ya, dibagi Zabur, ya. Jadi tuan-tuan mulia, kitab kita ialah Al-Quran. Wabah ummati Al-Quran. Sehingga tu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk, Umar datang. Umar membaca kitab Taurat. Nabi muka merah padam. Wahai Umar, kalaulah Musa ada ketika ini, nescaya dia tinggalkan Taurat, dia akan terus beriman denganku dan meninggal membaca kitabku. Bukan maknanya kita tak boleh baca. Itu khas untuk bagi mereka yang buat kajian, kan? Namun tuan-tuan mulia, kita kena faham fungsi dan martabat Al-Quran itu dan sangat berperanan dalam hidup kita 24 jam. Alah Ustaz, itu orang pondok bolehlah nak tengok. Tuan-tuan, Al-Quran ni tak kira pondok ke istana ke, tak kira apa ke, Menara Gading ke apa contohnya, kan. Tapi hakikat Al-Quran ialah cara nak Allah mendampingi kita. Kalau kita tuan-tuan raja nak jumpa kita tak nak, Allah sangatlah rugi.
Kalau raja nak jumpa kita, tentu nak berikan sesuatu yang indah. MB jumpa kita, ada jemput, mesti dia bagi kita sesuatu. Datuk Asyari kau jumpa kita, mesti apa? Dia mesti dihulur sesuatu. Contoh, kan? Sama ada wakil dia ke atau wakilnya daripada MB ke, tetapi itu adalah untuk masyarakat, untuk umat. Begitulah Allah SWT sangat suka kita mendampingi Allah Azza wa Jalla. Dengan caranya ialah Al-Quranul Karim. Jadi yang mana saya nyatakan tadi, Al-Quran hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat diceburui oleh Yahudi dan Nasara. Sebab Yahudi dan Nasara dia dendam dan dengki agar Al-Quran itu turun hanya bangsa Israel. Sebab itulah mereka mengubah kitab-kitab mereka untuk supaya bagaimana rakyat-rakyat dia tunduk dan patuh pada kehendak mereka semata-mata. Jadi seterusnya yang kelima, tuan-tuan mulia, pertama kalam Allah, yang kedua mukjizat, yang ketiga diturunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat dengan perantaraan Jibril. Dengan perantaraan Jibril. Kalau kita ada yang ni, tuan-tuan mulia, insya-Allah tidak akan berlaku siapa dulu yang ngaku Tuhan. Kahar siapa? Kan? Jadi di sini, tuan-tuan mulia, maknanya bagaimana saya tak nak cikgu Kohar ni mengaku sebagai Tuhan, sebab dalam ceritanya ketika dia sedang pergi ke Mekah, ketika di hadapan Kaabah dalam iktikaf, dia terlelap. Dalam terlelap dia mimpi malaikat datang membacakan ayat-ayat ayat surah Yasin, wa innaka laminal mursalin. Aku dah dilantik jadi nabi ni. Idea dia lah. Tapi oleh Jibril tak. Di sinilah kepalsuan Kohar yang mengaku sebagai Tuhan, yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu. Banyak sekali. Jadi di sini, tuan-tuan mulia, kalau tidak melalui Jibril, maka itu kita kena fikir 1000 kali. Siapa yang sampaikan pada dia Al-Quran? Dapat daripada mana dia jadi nabi? Dari mana dia dapat jadi Tuhan? Kan? Nabi-nabi palsu Melayu, nabi Melayu. Jadi tuan mulia, di sinilah kita perlu pandai ini. Kita tahu hanya malaikat Jibril. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bagaimana Jibril datang padanya pada ketika sedang beruzlah di Gua Hira. Jadi kita tak boleh nak dakwa. Dan hanya Jibril saja yang boleh naik ke sampai ke langit dunia, tempat Baitul Ma'mur. Dekat situlah mana malaikat Jibril membawa Al-Quran itu, menurunkan sedikit-sedikit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, tuan mulia, Al-Quran ini tulis dalam bahasa Arab. Sebab itu, tuan-tuan mulia, kita kena belajar Al-Quran ini, kena sabar. Sebab kita nak belajar Al-Quran ini, tuan-tuan mulia, kadang-kadang kita baca kum jadi kom, hum jadi hum, him jadi him, ghairi jadi ghairi, akhirah jadi akhiri, akhirah akhi jadi khi. Sebab itu kita kena kemaskan. Itu dipanggil dirayah. Cara-cara kita memperkemaskan dalam penyebutan kalimah Al-Quran. Dirayah, cara penyebutan, mana ikhfa, mana iklab, mana idgham, mana mad, mana mak wajib, mana mak lazim. Hari ni itulah dia kata baca Quran ni tak payah berguru dan dibaca je. Baca mak lazim dengan 3 harakat pun okey. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tuan-tuan mati Allah, nampak di situ kelemahan yang kita wajib kemaskan. Sepatutnya dia tidak menghormati kalam Allah sedemikian rupa. Namun dia wajib baca Yasin. Sin itu si-nya kena 6 baru matikan tadi nun. Itu sebagai mak lazim. Kenapa mak lazim, tuan-tuan mulia? Mak lazim ni Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab Quraisy Ajam. Sebab itu sebelum Al-Quran itu dah turun, tetap mak lazim itu telah confirm dibaca dengan 6 harakat. Begitu juga kenapa ada mad asli, mad badal, mad tabi'i, mad zati yang baca 2 harakat tapi banyak sangat nama. Sebab mad tabi'i, mad zati itu dah zat. Setiap orang Arab Quraisy semua lafaz kalimah Allah memang wajib 2 harakat. Tidak boleh 1 harakat.
Tidak, jadi kita tak boleh mengambil bacaan itu semata-mata daripada guru yang tidak mutkin, yang tidak berhati-hati di dalam menjaga kalam Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena kemaskan setiap huruf itu adalah mukjizat. Kalimah Allah, 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 matikan pada ha. Saya nak berkongsi dengan mengajar tuan-tuan ya. So apabila kita baca Allah, maknanya bertukar daripada Allah yang maha besar kepada yang maha pelupa. Sikit aja. Sebab itulah kenapa kita kena kemaskan dalam penyebutan kalamullah. Tuan-tuan mulia, di sini kita nak berkongsi. Sebab itu kita bahasa Arab Quraisy yang ajam ini kita wajib perhalusi. Ya. Ini bukan bab qiraat, ini bab benda-benda yang asasi, yang mana kita nak sempurnakan ibadah kita. Sebab itu tuan-tuan, dalam kitab Manarul Huda, setiap huruf itu bukan diberikan ganjaran 10, tapi diberikan 30 ganjaran. 30 ganjaran. Ya. So terus tuan-tuan, Al-Quran ini ditulis dalam mushaf. Beza dengan kitab-kitab lain dahulu. Ya. Ada nabi-nabi yang terima suhuf, lembaran-lembaran yang merupakan peraturan pada satu masa yang tidak digunakan untuk umat selainnya. Ya. Seperti Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman dia menerima perintah tentang fatwa Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Nabi Daud kata satu masa kaum dia memakan ternakan sebelah, ya, makan ternakan makan jiran, tanaman jiran sebelah. Maka Nabi Daud fatwa, dia kata si pengembala kambing kena tanam sampai jadi dan baru serahkan pada tuan punya dia. Nabi Sulaiman berfatwa dia kena tanam dan juga kena berikan sagu hati selama benda pokok itu belum lagi macam asal. Contohnya, tunggu 3 bulan pokok itu dah mula buah, baru serah balik pada tuan. Dalam tempoh 3 bulan, maka yang pengembala kambing wajib menyara kaum tersebut. Maka di sini fatwa di antara dua-dua nabi, satu bapa, satu anak. Maka itu hanya untuk tetap. Ini contoh yang mana sedang perbezaan antara fatwa di syariat di antara nabi-nabi yang berbeza. Saudara tuan-tuan, kita dah faham tadi dalam bahasa Arab, dalam mushaf ditulis dengan mula surah Al-Fatihah dan berakhir surah An-Nas. Jadi tuan-tuan, kita kena pegang ini semua. Ya, Al-Quran hendaklah mesti dimulai dengan surah Al-Fatihah dan berakhir surah An-Nas, iaitu ada 114 ayat surah. Ada pendapat mengatakan 113 surah, itu tak ada khilaf, iaitu antara surah Al-An'am, ya, dengan At-Taubah, iaitu sama ada satu surah ataupun 2 surah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya di antara surah Nabi mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun di antara surah tersebut, 2 surah itu Nabi tak mulakan dengan basmalah. Maka situ ada khilaf ulama, ya. Seterusnya tuan mulia, apakah itu Al-Quran wajib diriwayatkan secara mutawatir? Mana tuan mulia, mutawatir itu ramai yang menceritakan dan kesahihannya diakui. Contohnya tuan mulia, kita dengar cerita tsunami di Aceh. Kita tak berada di Aceh tuan-tuan. Yang sampaikan kepada kita televisyen, ya, Astro, kan, internet. Yang mana mereka tu bukan dikelolai oleh orang Islam kebanyakannya. Ya, jadi sini mutawatir tu semua orang cerita dan benda tu pasti benar. Mana ramai yang menceritakan dan benda tu adalah benar. Ya, di sinilah satu mutawatir dan ramai, tidak ada seorang pun meragui. Ya, meragui tentang cerita tersebut. Jadi Al-Quran ini tuan-tuan mulia, sebelum turunnya Al-Quran, Bani Israel dah tahu akan datang ni namanya Al-Quran. Akan datang Nabi terakhir namanya Ahmad. Dan mutawatir dah. Mereka dah tahu. Tapi dengki dan irinya supaya mereka hanya kalau boleh Nabi ini hanya Bani Israel, maka sebab itu mereka sangat dendam, sangat iri. Nak kalau boleh dikawal, jangan sampai bangsa lain daripada bangsa Bani Israel ini menjadi Nabi dan menerima kitab akhir yang terakhir. Seterusnya tuan mulia, yang keseterusnya, membaca Al-Quran merupakan satu ibadah.
Ini tuan-tuan mula kita, kalau kita pegang 99 ni tuan-tuan mula, kita akan tolak Wahabi, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan mula, kita hari kita tengok ramai orang kata baca Quran malam Jumaat, sebahagiannya dia kata bid'ah. Kan? Dekat kubur baca Quran tu bid'ah. Baca Quran dekat mana? Yang dilarang hanya dalam toilet. Yang dilarang kita baca Quran hanya dalam tandas. Dekat mana selain itu kita boleh baca Quran? Di sini tentang mulia kita kena. Sebab itu kita kena tolak fahaman-fahaman ini kerana mereka tidak ada 9 perkara mengenai Al-Quran. Jadi tentang mulia kesimpulan 9 Al-Quran itu apa dia? Pertama sekali mesti kalam Allah. Yang kedua berupa mukjizat. Yang ketiga diturunkan hanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat berperantaran Jibril alaihissalam. Yang kelima wajib dalam bahasa Arab. Yang keenam ditulis dalam mushaf. Yang ketujuh bermula suratul Fatihah dan bahasa Nas. Yang ke-8 diriwayatkan secara mutawatir. Dan yang ke-9 membacanya adalah ibadah. Jadi tuan-tuan mulia, hari ini merupakan satu anugerah yang sama kita kena faham. 9 perkara ini kita kena setkan dalam minda kita bahawa Al-Quran adalah mukjizat yang jaga kita sekeluarga satu umat sama-sama ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan Allah, di akhir penghujung ini saya ucapkan terima kasih kerana tuan-tuan diberikan kesempatan dan saya menyeru diri saya dan mengajak tuan-tuan sama-samalah kita terus mengajak anak cucu kita bersama-sama dengan kalam Allah. Kalau boleh kita tadarus kita dalam Ramadan ini, jangan kita akhirkan hanya di masjid atau di surau atau pusat-pusat mana pun, tapi kita teruskan. Kalau boleh satu hari satu juz di rumah bersama ibu dan ayah, bersama keluarga. Tak dapat satu juz, setengah juz, 10 muka, 5 line, tak banyak, 5 line. Kalau kita baca berangkat-rangkat pun insya-Allah 20 minit selesai. 20 minit tuan-tuan mulia, kalau kita nak bekerja dekat rumah nyapu-nyapu tak cukup 1 jam. Kita ambil masa, kita suami isteri dengan anak-anak cucu, kita duduk sama-sama baca. Dia baca, seorang semak, seorang baca, seorang semak. Niat belajar. Sebab itu tuan-tuan mulia, kenapa tuan-tuan mulia kita kena niat belajar? Sebab Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tuan-tuan mulia, kenapa Nabi SAW mengutamakan orang yang belajar? InsyaAllah pertama orang yang belajar Allah jauhkan daripada riak. Confirm. Orang belajar dijauhkan daripada sum'ah. Orang belajar dijauhkan daripada ta'ajub. Orang belajar dijauhkan daripada riak. Sebab itulah 4 perkara ini, sum'ah, ujub, takabur, riak. Kalau kita dengan sifat belajar, insya-Allah kita ditolak dengan perkara tersebut. Sebab itu, tapi guru kena berhati-hati banyak. Sebab perkara 4 ini boleh tertimpa kepada guru. Sebab itu guru kena niat. Saya mengajar ni bukan kerana saya nak mengajar. Saya nak berkongsi ilmu Allah dan saya nak belajar ikut sunnah Nabi SAW. Jadi guru pun niat belajar. Bila guru niat belajar, guru pun selamat. Bila guru niat belajar, guru akan terjauh daripada tertolaknya doa. Sebab guru ni wajib mendoakan pelajar, bukan mengherdik pelajar, bukan merendahkan pelajar. Dia 6 tahun belajar tak pandai-pandai. Tak boleh. Guru tidak wajib terhindar daripada fikiran demikian. Sebab yang beri pandai adalah Allah. Yang bagi pandai adalah Allah SWT dengan rahmatnya, bukan guru. Guru hanya berkongsi. Tapi guru wajib diawasi. Kerana kalau tidak diawasi, guru itu harus ilmunya capai ke tak capai. Kan? Keboleh upayaan. Kadang cara sebutnya salah. Sangat penting tuan-tuan dan mulia. Jadi di sini tuan-tuan mulia, saya doakan mudah-mudahan saya dan tuan-tuan semua sentiasa dalam kasih sayang rahmat Allah SWT. Allah pilih kita semua dalam bulan kemukjizatan Al-Quran ini, sentiasa diberi peluang untuk bersama-sama bertadarus. Kalau boleh dah habis tadarus, buat lagi. Dah habis tadarus, buat lagi. Sampailah malam Lailatul Izzah, malam raya kita. Tuan-tuan mulia, Nabi SAW berpesan untuk kita menghatamkan Al-Quran setiap kali sehari. Ustaz, nak baca satu muka dah kelang kabut Ustaz. Nak khatam satu hari sekali, confirm saya tutup buku Ustaz.
Barang siapa membaca 3 kul sebelum tidur, maka dia telah mengkhatamkan, barakahnya seolah-olah dia mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Jadi nak tidur tuan-tuan mulia, sama-sama saya nasihatkan diri saya dan mengajar tuan-tuan, jangan lupa baca 3 kul. Ajak anak cucu kita, dah baca belum 3 kul? Tak ada wudu pun tak apa. Tuan-tuan, kadang-kadang soal, Ustaz saya uzur macam mana? Tuan-tuan, Al-Quran ni ada 2 part. Pertama, ada ketika kita membaca secara bertilawah, dipanggil tilawah. Adapun dipanggil zikir, itu dipanggil zikir. Jadi ada ayat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, ada ayat-ayat dipanggil ayat zikir. 3 kul, 4 kul ni dipanggil termasuk ayat zikir. Begitu juga ayatul kursi. Begitu juga kalau kita nak masak, kita uzur, boleh baca bismillah tak? Wajib baca. Sebab nak jaga jangan sampai masakan kita dikacau oleh syaitan. Supaya anak cucu kita bila makan barakah. Tapi diikuti dengan makan tangan kanan, bukan makan tangan kiri, kecuali orang yang lumpuh tangan kanannya. Itu je lah kan. Jadi tuan mulia, kita kena ikut syariat. Sebab ini adalah antara mukjizat. Jadi baca Al-Quran yang tuan mulia, kadang-kadang anak kita dalam labor room, contohnya kan, kita pesan, jangan lupa baca 4 kul supaya Allah pelindungkan anaknya daripada gangguan syaitan, mudah bersalin, kan? Dan peringatkan waktu solat, ketika kalau belum hari tuban, kena wajib jaga solat. Ini kita kena fahamkan anak-anak kita semua. Walaupun tadi saya cakap tentang Al-Quran, tetapi rentetan Al-Quran itu meliputi hidup kita 24 jam di mana saja kita berada. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca Al-Quran 24 jam di mana saja. Bila dia masuk tandas, dia ketap bibir dia, tapi tetap hati dia membaca Al-Quran. Itu amalan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi tuan mulia, apa yang benar daripada Allah, salah satu saya, mudah-mudahan Allah Taala ampunkan saya dan kita semua, seluruh ahli Korea, seluruh jemaah yang tempatan dapat hadir pagi ini. Didoakan tuan semua dapat menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya, diterima iman kita dan amal kita, diberikan kesihatan berterusan, dihindarkan perkara-perkara yang memudaratkan, dijauhkan daripada masalah. Allah pimpin anak cucu kita hingga akhir zaman, hingga akhir kiamat dalam taufik dan hidayahnya, diberikan rezeki halal penuh barakah, diangkat darjat, diberikan kehidupan yang kebahagiaan, didatangkan pasangan yang bahagia membawa mereka kepada keamanan radha Allah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqan qadrihi al-'azim. Allahumma anta as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi absarina nura wa fi azhanina nura wa fi luhumina nura wa min fawqina nura wa min tahtina nura wa min bayna yadana nura wa atina nura. Rabbana atmim lana nurana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Allahumma ya mustarifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa dosa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa rakan-rakan kami, sahabat-sahabat kami ya Allah,
dosa ahli Korea kami ini ya Allah, dosa mereka yang datang ke rumah ini ya Allah, dosa pemimpin negeri dan negara kami ya Allah, dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Bantulah kami menyempurnakan iman dan ibadah padamu ya Allah. Satukan hati kami dengan iman dan takwa padamu ya Allah. Pandanglah kami dan pandangan mereka dengan pandangan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Di antara kami, ahli Korea kami, saudara kami yang sedang sakit kau sembuhkan ya Allah. Di antara kami dan mereka yang belum lapangkan ya Allah. Di antara kami dan mereka yang tersesat atau tersalah, pimpinlah hidayah untuk kami dan mereka semua ya Allah. Pandanglah anak cucu kami dan mereka dalam hidayah dan taufikmu ya Allah. Kekalkan kami dalam kerendahan hati, mengharap redha dan kasih sayangmu ya Allah. Jadikan kami, berikanlah kami dan mereka akhlak yang terpuji ya Allah, yang menarik hidayah dan rahmat dan terangkat ya doa dan iman dan ibadah kami ya Allah. Bantulah kami, menolongkan kami daripada segala perkara rasa iman dan amal kami ya Allah. Wujud takabur ya sum'ah takabur dan perkara rasa hasad dengki ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak cucu kami mereka membawa kami ke syurga-Mu ya Allah, bersama rakan-rakan kami semua yang kami kenali, kami tak kenali ya Allah. Ya Tuhan kami, apa Nabi mohon untuk umatnya kami mohon ya Allah. Ya Tuhan kami, bantulah seluruh negara Islam dan muka bumi ini ya Allah, khusus di Gaza dan Palestin dan di mana saja mereka berada ya Allah. Ya Tuhan kami, tolaklah segala kejahatan Yahudi Nasara daripada negara Masjidil Aqsa ya Allah. Selamatkan Masjidil Aqsa, balikan kepada kaum muslimin ya Allah. Wahai Tuhan yang mengatur segala alam, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubikal hammi wal hazan, wa na'udzubikal ajzi wal kasal, wa na'udzubikal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal, wa na'udzubika min qalbi la yakhsha, wa min ilmin la yanfa', wa min qalbi la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min du'a la yustajabu laha, wa min ghalabati ad-dain, wa min ghalabati al-'adu, wa na'udzubika min shamati al-a'da, wa na'udzubika min 'adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih dajjal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Da'u fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu bis solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar daripada Allah, salah satu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.